عليه وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Terima kasih kepada moderator. Alhamdulillah pada malam ini bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita untuk bersama pada malam ini dalam majlis yang gilang gemilang, iaitu malam generasi pewaris Malaysia sejahtera negeri Kedah Darul Aman, yang dianjurkan oleh pejabat Esko Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman. Esok ataupun malam nanti menjelang 12 tengah malam, selalunya kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, selalunya dalam situasi yang bukan situasi sekarang, maka berhimpunlah anak-anak muda dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, berhimpun orang-orang yang suka berhimpun untuk menyambut malam sambutan kemerdekaan negara. Tetapi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dalam suasana PKP ini, maka sambutan tetap berlaku tapi mengikut SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang pertama, marilah kita menghargai kemerdekaan negara kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Marilah kita bersyukur di atas nikmat kemerdekaan yang telah pun dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Cumanya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seorang yang beriman dan seorang Islam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, segala-galanya masih belum mencukupi. Kerana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sebagai seorang yang beriman, pasti kerinduannya ialah untuk melihat negaranya mendaulatkan hukum hakam Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah dalam situasi selepas merdeka sampai hari ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita masih belum ada satu saat pernah melihat tertegaknya hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam negara kita. Jadi kita harapkan sebelum kita pejam mata, kita sempat melihat macam mana dilaksanakan Islam dalam negara ini. Kita teringin nak tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, macam mana orang tinggal kedai tak berkunci, tapi tak ada orang masuk curi. Hatta kita teringin nak tengok, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang tak kunci kereta, tak kunci motor, tinggal, atau boleh tinggal sis motor di motor, tak ada orang curi. Pasal apa? Sebab negara dah jadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik yang mendapat keampunan Tuhan. Jadi saya harap dan kita harap proses pemahaman dan memberi ilmu pada masyarakat hendaklah disegarkan. Sebab bila mana kita nak melaksanakan Islam ni, dia terlebih dulu melalui ilmu. Barulah orang teringin melihat. Sebab ilmu itu cahaya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau kita nak praktik terus tanpa kita memberi ilmu, maka kita tak mencukupkan syarat keindahan, kelazatan, merasakan kemanisan iman negara ditakbir oleh agama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah yang mesti kita imani. Dalam perkara nak melaksanakan Islam ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita dah ada acuan. Kita dah ada acuan dia, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Acuan itu telah pun menjadi janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hamba dia. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Celupan Allah, apalagi yang lebih elok daripada celupan Allah. Macam ni ibarat dia. Proses ni sebenarnya walaupun kita tak tahu bila akan terlaksana, tapi permulaan mesti dah kena bermula. Dalam perkara ni kita tak boleh takut pada celaan orang yang mencela. Terlebih akhas, terlebih khusus musuh-musuh kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka satu kempen besar-besaran mesti dibuat untuk menggambarkan keindahan Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka petugas-petugas jamaah mestilah diberi kursus, diberi ilmu, dididik, ditarbiyah pemikiran mereka. Kadang-kadang bila mana kita memerintah, kita tak sempat nak tengok tu. Jadi kita mesti bermula daripada sekarang.
kita mesti menyelesaikan masalah ketidakfahaman orang terhadap agama. Kerja ni tak boleh buat main-main. Dia kena buat sungguh-sungguh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pimpinan di peringkat negeri sampai ke peringkat pusat kena bersungguh-sungguh menjelaskan pada orang ramai Islam macam ni. Sebabnya pentingnya penjelasan dan pemahaman ditanam dalam masyarakat. Kita dah syarat dengan pengalaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Melalui sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dari dulu sampai sekarang sirah ni mesti dipelajari dan dikaji. Begitu juga sejarah. Sejarah ni kena belajar balik. Kena study. Kena belajar. Kena buat satu research. Satu kajian terhadap sejarah. Khususnya sejarah Islam. Bagaimana Islam berdepan dengan musuh-musuhnya. Terutamanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sejarah pertama Islam dalam peristiwa Nabi kita berhijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Okey. Dia macam ni. Ibarat dia, jadi kita sedang melangkah. Jangan lupa dalam minda kita, kita nak tegakkan sebuah negara Islam di tanah air kita ni. Jangan kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tu agenda dulu. Sebenarnya agenda itulah yang membawa kita sampai kita berada di atas landasan perjuangan Islam ni. Kadang-kadang orang ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dia ubah agenda. Dia tengok orang tu buat, dia kata kena buat macam tu. Dia tengok orang buat macam ni, dia kata kena buat macam ni. Sebenarnya kita kena tengok kepada keasalahan, asalah, keaslian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Keaslian Islam dipraktikkan dalam sesebuah negara. Dan mesti Islam ini yang nak ditegakkan dalam sebuah negara itu mesti terlebih dulu tertegak dalam hati dan jiwa kita. Setiap petugas. Cuba balik tengok di rumah. Adakah rumah kita telah mendirikan negara dalam rumah kita? Rumah tangga kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun cara hidup kita. Cara hidup kita adakah sama macam cara hidup musuh kita? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ataupun kita masih mengakalkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, cara hidup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang kita kata inilah yang terbaik ataupun lebih baik daripada Islam. Islam ni dia murni. Allahumma salli ala Sayyidina. Islam ni dia suci. Yang pertama sekali saya teringat waktu mana kami masih di peringkat pelajar, dipesan oleh murabbi, Tuan Guru Datuk Harun Taib. Waktu kami di Mesir lagi. Allah Sayyidina Muhammad. Dia pesan kepada anak-anak jamaah yang nak balik berjuang Islam, dia pesan jangan terlibat dengan ekonomi riba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ni kena pesan. Jadi sebab orang Islam ni dia berjuang, dia menang dengan sebab musuh dia berdosa. Dan dia menang dengan sebab dia sendiri tidak menanggung dosa. Maka sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu disebut dalam sejarah, inna dhunuba jayshihi akhwafu alaihi min aduwih. Bahawasanya masalah Sayyidina Muhammad, dosa tenteranya lebih dia takut daripada musuhnya.
Cuba renung tu. Dosa tenteranya lebih dia takut daripada musuhnya. Jadi memperingatkan ataupun menghidupkan program-program pentarbiahan mesti mendominasi dalam jemaah. Hari ini kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang Melayu telah pun bersama memerintah negara ni. Alhamdulillah. Orang Melayu Islam. Kita, Allahumma Sayyidina Muhammad, telah menjadi sebahagian daripada kerajaan ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Walaupun kita tak pegang portfolio, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang kita kata kita patut pegang portfolio ni, jangan jadikan alasan untuk kita tak membuktikan ketika bahawa kita mampu melakukan. Sebenarnya portfolio yang beri ni ialah portfolio yang Tuhan bagi kepada kita, sallallahu Sayyidina Muhammad, yang bersifat khilafah. Kita ialah pentadbir kepada dunia ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi maknanya, masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan tak kita bukti bahawa kita boleh melaksanakan sebab kita ialah khalifah Allah di atas muka bumi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hak bahagian agama tu telah dah Tuhan bagi you. Masa tak ada. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa tak ada. Tadi saya tengok dalam akhbar internet, bagi contoh Datuk KJ lepas daripada angkat sumpah langsung masuk pejabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lepas jadi makna nak tunjuk politik, dan saya harap insya-Allah begitu jugalah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana macam tak sabar-sabar nak buat kerja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita faham dah tu. Jadi maknanya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, makna kena buat cepat. Kena buat cepat. Takut tak dan buat. Biar kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melakukan dan melaksanakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad secepatnya, sebab amanah dah tergalas di atas bau kita. Ala Sayyidina Muhammad. Jadi maknanya kita kena cari tinteng pemikir-pemikir kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang 100% otak kita sibratallah. Dia tak ada sikit pun, dia ni dalam kepala otak dia sekular. Nak pisah di antara agama dan kehidupan tu. Sebiji kepala otak kita, fikrah kita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang semestinya mesti terbentuk daripada golongan pelbagai kumpulan. Ada agamawan, ada golongan profesional, gabung sekali. Macam mana kita nak buat ni? Tuhan dah bagi amanah kita ni, kena sungguh. Sebenarnya saya bukan mengajak, hanya memberi tazkirah. Sebab kita dah tengok pengalaman sudah. Sahabat Sayyidina Muhammad. Kita rakyat tengok, tak buat apa tu. Jangan sampai orang kata macam tu. Biar kewujudan kita tu dirasakan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, mata Allah sekalian, cantik sangat. Perubahan kerajaan baru ni, iaitu pada saat kita menyambut kemerdekaan negara. Berapa hari ya? Hari ni, malam ni kita menyambut kemerdekaan negara. Allahumma salli ala Sayyidina. Dan kita kena rasa, kita kena rasakan, kita tak ada apa, kita tak mampu. Walaupun kami ada ilmu pentadbiran, walaupun kami ada think tank, tapi kami lemah kalau engkau tak pandu kami. Jangan belagak, sombong. Jangan kata kita pandai.
Sallallahu Alaihi Muhammad. Walaupun kita ada pengalaman, walaupun kita ada fikrah, walaupun kita dah macam-macam, kita ada pengalaman menang pun ada, pengalaman kalah pun ada, macam-macam ada. Tapi setiap petugas Islam kena jadi macam, walaupun hal ni arena politik, sama aja macam orang duduk di medan perang. Sebagai contoh, dalam zaman As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebagai contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Okey, umat Islam ketika itu masuk medan perang, tapi mereka sangat bergantung kuat dengan Allah. As-Sultan Salahuddin tidak akan melepaskan tenteranya keluar pergi perang bagi tentera yang kemah pada waktu malamnya Saudara Sayyidina Muhammad gelap. Dia sebagai jeneral ataupun ketua tentera dalam peperangan, dia pastikan tentera yang nak pergi perang esok, tentera yang bangun tahajud. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hal inilah yang diharapkan menjadi asbab kepada kemenangan. Sebab bangun tahajud ialah mendoakan. Bangun tahajud ialah satu munajat. Dia macam pendakwah juga. Pendakwah ni bila dia nak pergi berdakwah, dia tak boleh pegang dengan kemampuan yang ada pada dia mengatur strategi dakwah, melepaskan pendakwah turun ke medan dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebelum dia turun tu kena angkat tangan berdoa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bahkan kena tinggal di markas ni orang yang berdoa, lepas tu sedang keluar menjalankan tugas dakwah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi program ni sangat baik lah, sangat-sangat baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan diharapkan, saya pun tak baca mereka punya agenda program, maknanya masalah Sayyidina Muhammad, kita kena berimpun, duduk dalam suasana masalah Sayyidina Muhammad, berdoa, merayu, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia seguh negeri, dia seguh negara, minta Allah bantu. Minta Allah bantu kita. Dan jangan yakin sangat kemampuan yang boleh kita buat. Ataupun dengan mana lain, kita berpegang dengan kemampuan kita. Kemampuan kita, usaha kita kena ada. Tapi jangan pegang. Kita hanya kena pegang kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harap, insya-Allah. Walaupun, dan kita yakin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Perubahan berlaku di pusat, tapi di negeri, Allahumma salli ala Sayyidina, mesti diteruskan. Dan para ahli ulama tolong Menteri Besar. Menteri Besar Salah Sayyidina Muhammad, tolong letakkan diri untuk menerima nasihat-nasihat para ahli ulama. Ingat, kalau kita sombong, kita akan kalah. Di hati ni kena istighfar selalu ni. Aku boleh, aku pandai, aku hebat. Ni kena istighfar selalu. Tak boleh ada ni. Takut kita jadi asbab nanti kita kalah. Kita yang akan menghancurkan Islam sendiri. Musuh menghancurkan Islam daripada luar. Kita menghancurkan Islam daripada dalam. Kita lah dalam kekalahan Islam. Dalam sejarah perjuangan Islam dulu, hebatnya umat Islam perang melawan Portugis 1911. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Umat Islam berdepan dengan Spanyol di Kepulauan Sulu 1513.
Lepas tu 1600 umat Islam berdepan dengan Belanda di Indonesia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ceritanya sejarah perjuangan Islam lawan dengan Portugis itu yang berlaku di Kuala Kedah tu. Bukan di Melaka sana tu. Maknanya tulisan sejarah hari ini dia nak kalih Saada Sayyidina Muhammad. Dia kata Melaka dulu. Dia kata Melaka, perang di Melaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dulu Melaka luas. Daripada bandar hilir Melaka sampai pada ulu Melaka di Sungai di Langkawi. Besar dan luasnya pelabuhan Islam Melaka. Tempat perang tu di Kuala Kedah. Dalam laut tu syuhada saja-saja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam sejarah merekodkan 3 kali Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang katakan Portugis ni terpaksa berundur ke tengah laut. Punya hebatnya serangan umat Islam mempertahankan bumi Islam Melaka. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sesaat mereka lemah, maka dibacakan qasidah, iaitu syair Siti Zubaidah. Tanam balik semangat. Meremang belum rumah, perang lagi. Tetapi pasal apa kalah? Sebab orang dalam yang mengalahkan. Dalam. Kalau tak kerana orang dalam, insya-Allah tak akan jatuh Melaka. Jadi umat Islam semua jangan jadi dalang kekalahan Islam. Jangan kita jadi orang yang melingkupkan Islam. Islam bukan macam ni. Akhlak macam ni ke orang berjuang Islam? Jangan jadi macam tu. Dosa. Sebab tu macam ni lah. Apa hukum curi barang orang bukan Islam? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Orang bukan Islam tu statusnya apa? Adakah dia kafir zimmi, ataupun dia kafir harbi, ataupun dia kafir mu'ahad? Kalau kita letakkan dia sebagai kafir harbi, boleh ambil. Dia lawan Islam, dia pegang dengan kita. Kita boleh ambil harta dia. Tapi kalau kita letakkan kafir zimmi yang duduk dalam sebuah negara Islam, yang dia tak lawan Islam, ambil itu dosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey. Dalam situasi kita tak tahu dia harbi ke ataupun dia zimmi. Kita pun tak tahu. Nak timbul istilah-istilah ni bila mana terwujudnya sebuah negara Islam. Barulah boleh kategori. Hak ni zimmi, hak ni harbi, hak ni mu'ahad. Mu'ahad ni kafir masalah Sayyidina Muhammad yang ada perjanjian dengan negara Islam. Okey. Dalam situasi itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam situasi itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, contohnya masuk supermarket. Masuk supermarket Cina. Lepas tu sengap-sengap, Allahumma salli. Tak usahlah tu supermarket itu kata-kata letak sangat. Pergi beli surat abang. Pergi beli surat abang, akhbar harian. Beli sinar harian, beli berita harian. Lepas tu masalah Sayyidina Muhammad, hak kecil sikit tu buah dalam, hak besar sikit berluang. Tu bayar hak luang ayah. Faham tak? Contohnya. Okey, boleh buat tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam situasi itu, dalam situasi ni, kalau kita kata dia ni harbi ni DAP contohnya. Sebab dia lawan Islam. Kita ada harbi dah. Kalau contohnya kita kategori macam tu. Okey. Hal ni kita tak tahu. Dia parti mana? Kafir juga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita curi.
Macam mana kalau kita ditangkap? Macam mana kalau oleh sisi TV? Ketika itu, dia akan mencemar imej Islam. Walaupun masalah Sayyidina Muhammad, kita boleh ambil sebab dia harbi. Contohnya, kalau kita boleh kategorikan dia harbi, kafir harbi, masalah Sayyidina Muhammad. Macam mana kalau ditangkap? Orang kata apa? Orang Islam. Teruk orang Islam. Itu imej. Kita yang mencipta, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, imej yang buruk pada agama kita. Pemimpin, lagilah. Orang tengok, hak ni, orang bawah pergi pencuri. Soalan saya, ni pemimpin. Pemimpin yang semua sudut. Penampilan dia, pakaian dia, hubungan dia, akhlaknya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi asbab pada orang nak menyokong dan nak terima agama kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Terlebih-lebih lagi, kita ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walaupun kita sebuah parti politik, tapi jangan lupa kita mesti jadi sebuah gerakan dakwah. Dakwah ni dia tak semesti bercakap kadang-kadang, tapi penampilan, cara, orang suka, hebatlah pimpinan. Salah Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah. Jadi kalau Allah nak kita baik, Allah jadikan di keliling kita orang yang banyak yang suka nasihat kita. Tapi kalau di pemimpin, tak ada orang nasihat, berarti dia akan hancur. Dia akan musnah, dia akan jatuh. Sebab kaedah dia, orang yang tak rugi ialah innal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. 4 ciri-ciri. Sebab Allah sebut wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal-amal soleh. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang sama-sama mereka tu suka berpesan-pesan di atas kebenaran, suka berpesan-pesan di atas kesabaran. Sallallahu alaihi wasallam. Pemimpin suka dengar nasihat orang. Rakyat berani kata kat pemimpin. Ini jadi kerukunan dalam sebuah jemaah. Kalau ada ni, selamatlah bahtera yang kita layari. Tapi bila mana kita tak boleh terima nasihat orang, masalah Sayyidina Muhammad, ketika itulah bermula kehancuran kita dan jemaah kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Maka inilah yang saya nak wariskan kepada generasi pewaris Islam yang beristimak pada malam ini. Sebenarnya saya bercakap melalui pengalaman daripada muda bersama pemuda, daripada umur 26 tahun sampai saya husnul khatimah dalam pemuda umur 40 tahun. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi ni cakap orang sabiqin lah orang panggil, orang yang terdahulu. Dan dalam jemaah kita, masalah Sayyidina Muhammad, masih ramai lagi yang sebaya dengan saya, yang Tuhan bagi amanah lepas duduk dalam jemaah. Bila di pemimpin, kadang-kadang kita tak nampak kita buat salah. Dia umpama seperti orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, seumpama seperti Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang yang naik pokok nak kek buah muktan, buah rambutan. Waktu kita duduk bawah kita nampak, bila kita duduk atas kita tak nampak. Faham tak? Waktu kita di pengikut, kita kata esok aku dapat macam ni, esok aku dapat macam ni. Bila kita duduk atas, orang kena habaq dengan kita. Dulu dapat macam ni kan, siapa tak dapat macam tu?
Bila duduk di atas, kita tak nampak bawah tu. Duduk bawah nampak. Bila kita duduk di atas, tak nampak. Dia kena orang habaq. Hak ni. Sebab tu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi nak tidur malam, yang pertama langkahnya setiap malam mendengar pembacaan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu itulah medan dia terima nasihat para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi pemimpin jangan memisahkan diri dengan para ahli ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab ulama ialah peninggalan yang ditinggalkan oleh Rasulullah kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang pemimpin dia apa bahasa dia panggil masalah sebab dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia prejudis pada ulama. Jadi bila mana prejudis, ni ulama ni ada apa pula ni? Ni nak kata apa pula ni? Jadi bila mana ada prejudis, bahayalah pemimpin tu. Jadi tuan-tuan, muslim dan muslim atau Allah sekalian, maka kita generasi baru, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mengharapkan generasi yang sedang membesar ini ialah generasi khairul ummah, generasi terbaik. Sebab ingat, tulis dan kena buat lafitan, kena buat satu spanduk ataupun orang panggil apa? Salah Sayyidina Muhammad, laminate di setiap markas-markas kita. Salah Sayyidina Muhammad di bilik-bilik mesyuarat kita. Tulis bagi elok, Islam akan menang di tangan generasi yang terbaik. Buat bagi elok. Jadi muhasabah. Tapi kalau kita dulu takut lama, tak mau buat perubahan, pasal kita pandai, Assalamualaikum. Kesian kat orang, kesian kat pejuang-pejuang Islam terdahulu, kesian kat rakyat. Sebab kita nak tengok satu perubahan skala besar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya teringat waktu mana di Mesir dulu, kami dikunjungi oleh murabbi Ustaz Yahya Osman. Salah Sayyidina Muhammad. Waktu tu Kelantan baru menang tahun 90. Bila mana baru menang ni, banyak benda nak buat, tapi kita tak bersedia. Kita tak buat persediaan yang secukupnya. Tuhan bagi dalam keadaan kita serba tak ada apa. Contoh, dia YB ni dengan Tok Imam lagi power. Sebab Tok Imam ni dia lebih dekat dengan orang kampung. Faham tak? Adun ni dalam dia ada kampung-kampung. Dalam setiap Korea ada imam. Okey. Lah ni macam mana kita nak kuasai, macam mana kita nak kontrol, macam mana kita nak memberi bimbingan pada imam ni. Kalau imam menjalankan kerja je betul, mudahlah kerja wakil rakyat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Masjid mesti menjadi tempat penyatuan umat Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu imam hampir-hampir dikenai semua rumah dalam kampung dia. Allahu Akbar. Ni kalau dia betul-betul berperanan sebagai seorang imam. Dia bukan setakat jadi imam di masjid je, tapi dia ambil tahu rumah orang tu. Dia tahu dalam kampung ni, masalah Sayyidina Muhammad ada berapa orang ibu tunggal, atau berapa orang anak yatim. Duit kita banyak mana, kita nak tolong macam mana. Tu imam dia kena fikrah tu. Salah Sayyidina Muhammad. Di dulu Kristian, contoh Michael Jackson. Michael Jackson, tak tahulah pendapatan dia juta-juta tu, bilion tu, separuh untuk gereja. Sebelum dia mati. Sebelum dia masuk Islam. Jadi kita ni setiap
pemimpin, otak kita mesti ada otak dakwah, otak kebajikan. Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tu imam, bila kita nak lahirkan tu imam yang memiliki pemikiran macam kita cakap ni, tak mudah. Tak mudah. Kata Ustaz Ayah Osman, Ustaz Sayyidina Muhammad, waktu tu Kelantan memerlukan 800 orang imam di seluruh Kelantan. Tu kira sikit tu. Nak bagi kepala otak macam ni, macam kita duk kata ni. Ustaz Sayyidina Muhammad. Kita nak pecahkan minda tu imam, dia hanya di imam je. Dia hanya akan nikah je. Allah Sayyidina Muhammad. Dia ialah murabbi kepada masyarakat dia. Dia pendidik pada masyarakat dia. Hak ni kita kena bersedia sebelum kita merintah. Tapi nampak macam mana dah Tuhan bagi kita merintah dalam keadaan begini, tapi jangan tinggal kerja ni. Sebabnya kaedah yang sama-sama kita hafal, ma la yudrakul kullu la yutrakul kullu. Sesuatu yang tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Allah Sayyidina Muhammad. Jadi saya ingat masa dah cukup untuk hayya bina nu'min sa'ah. Tajuk bagi itu cantik sangat. Mainlah kita duduk saat, kita fikir saat. Main kita duduk saat, kita beriman sebentar. Nabi SAW, Sayyidina Muhammad, bila mana Nabi kita mengajar, para sahabat lepas pada Nabi mengajar, pakai duduk satu kelompok, macam usrah-usrah tu. Jadi Sayyidina Ali bila dia duduk, dia kata, hayya bina nu'min sa'ah. Mai duduk dengan kami, kita beriman sebentar. Perisi balik. Maknanya masalah Sayyidina Muhammad, mana hak Nabi dengar tu, jadi mereka muzakarah balik. Itulah timbul hayatul ilmi muzakarah. Hidup ilmu itu dengan muzakarah. Kalau kita ngaji-ngaji, tinggal. Lupa ilmu. Lepas-lepas mengaji, berhimpun balik. Buat, dipanggil study group. Ingat balik yang kita ngaji. Jadi, masalah Sayyidina Muhammad, dan terima kasih kepada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pihak penganjur kita pada malam ini, iaitu pejabat Esko Bangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Bangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Kerajaan Negeri Kedah, yang menganjurkan program yang sangat bermanfaat ni. Mudah-mudahan masalah Sayyidina Muhammad dapat kita tumpang keberkatan rahmat yang Allah turunkan kepada jiwa-jiwa yang ikhlas, yang nak membawa umat kepada Islam dan agama yang suci murni ini, insya-Allah. Jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan perjuangan ini akan sampai pada kemuncak bila mana kita dapat mentatbik dan melaksanakan Islam dalam kehidupan kita seharian, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah bagi kemudahan pada para pemimpin kita untuk terus menjadi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pemimpin yang dibanggakan oleh Allah dan juga Rasulnya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'inu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا بهدايتك، اللهم نوّر قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم. Apa Udin? Ya apa? Ini adalah 2,5.